Okey. Baik. Untuk hari ni kita sambung bab baru. Okey, bab baru iaitu ni dia, bab 4. Saya harap lukisan pengorakan awak dah buat semua tutorial yang diberikan, dah semak dengan skema yang saya dah bagi. Okey, jadi kita akan masuk bab 4. Bab 4 ni dia lukisan bangunan. Bab 4 ni kita akan jalan sekali. Maknanya kita akan masuk teori dia tu. Jalan sekali. Lukisan bangunan, lukisan paip, lukisan elektrik. 3 Kemudian baru kita masuk 3D ataupun lukisan dalaman. Okey, dalaman. Jadi kita tengok bab 4 ni untuk teori. Okey, teori. Okey, lukisan bangunan. Okey, ni tak apa. Sekejap, ni muka surat kenapa tak keluar ni? Gambar kot dia tak keluar. Dekat saya punya ni. Okey. Sekejap, mana saya punya ni? Okey, lukisan bangunan. Apa yang awak perlu tahu? Okey, apa yang awak perlu tahu adalah mengenal pasti elemen. Okey, ni dia. Satu, mengenal pasti elemen yang ada dalam lukisan bangunan. Apa elemen dia? Yang pertama sekali adalah lukisan pelan. Apa itu lukisan pandangan? Dan apa itu lukisan keratan? Okey, ada 3 elemen dia. Kemudian kita akan kenal pasti simbol piawaian. Okey, simbol piawaian bagi lukisan bangunan, seni bina dalam bangunan. Okey. Yang ketiga, kita akan mengenal pasti jenis-jenis bumbung, iaitu ni dia, bumbung tebing layar, bumbung limas dan juga limas Belanda. Jadi yang ini, untuk yang kali ni kita kena mengenal pasti je. Kita tengok, kita tahu. Tu dia maksud mengenal pasti. Bila soalan keluar, soalan keluar, dia lukis simbol tu, kita tahu, kita boleh tulis apa benda tu. Okey, lukisan bangunan amat penting dalam pembinaan sebuah bangunan dan menjadi panduan kepada juru bina. Ni panduan menjadi panduan kepada juru bina. Tukang lah. Untuk bina bangunan mengikut spesifikasi yang ditentukan, yang kita nak. Okey, lukisan bangunan biasanya disediakan oleh arkitek dan pelukis pelan. Jadi orang yang sediakan pelukis pelan dan juga arkitek. Untuk siapa? Untuk juru bina. Dalam bahasa mudahnya, arkitek dia lukis pelan, dia buat dilukis ataupun pelukis pelan melukis pelan untuk kontraktor. Kontraktor akan bagi kepada tukang. Macam tu. Okey, ni contoh contoh ni pandangan sisi kiri, pandangan hadapan. Ni contoh. Jadi bila kita tengok ini contoh dia pandangan. Okey, rumah kediaman. Okey, lukisan bangunan biasanya dipersembahkan dalam bentuk lukisan ortografik yang kita dah belajar atas tempat menggunakan simbol piawaian seni bina seperti Rajah 4.1.1. Jadi kalau kita tengok sini dulu, okey, ni kita boleh tahu. Sekali kita pandang lukisan ni kita tahu ini adalah bumbung. Okey, ini bumbung dia. Ni bumbung jenis apa? Okey, kita akan belajar je. Okey, kita tengok ni. Ini adalah tingkap. Okey, ni tingkap. Macam mana tahu tingkap ni buka macam mana ni? Kita boleh tengok ni arah ensel dia. Ni adalah simbol untuk pintu gelangsa ataupun sliding door. Okey. Okey, yang ini pula ni pintu dapur ataupun pintu utama sebab dia pandangan hadapan. Okey. Jadi rumah ni sliding door dia duduk sebelah sisi kiri. Kalau kita tengok rumah taman, rumah taman, pintu hadapan dia adalah sliding door. Jadi itu mengikut imajinasi pelukis pelan ataupun kehendak tuan rumah. Okey. Elemen dalam lukisan bangunan. Okey, 4 elemen yang penting dalam lukisan bangunan ialah yang pertama, lukisan pelan, lukisan pandangan, lukisan keratan, lukisan keratan, dan yang keempat adalah lukisan terperinci. Okey, terperinci.
Okey, terdapat 4 jenis lukisan iaitu lukisan pelan. Dalam lukisan pelan, terdapat iaitu pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung. Jadi ni dia. Ni graf dia ni. Okey, dia punya elemen dia. Lukisan bangunan ada lukisan pelan, lukisan pandangan, lukisan keratan, lukisan terperinci. Tapi dalam lukisan pelan ni ada pula pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung. Tu jadi maksud dia tadi. Okey, jadi ni kita kena tahu. Okey, kena hafal sikit ni. Lukisan pelan menggambarkan sebuah kawasan atau bangunan yang dilihat dari atas pada satah mendatar. Okey, ni lukisan pelan. Lukisan pelan terdiri daripada pelan lokasi, pelan tapak, pelan lantai, pelan bumbung. Okey, yang ini tak apa. Bukan awak nak kena lukis semua ni. Awak kena tahu je. Okey, pelan lokasi. Pelan lokasi memberi petunjuk kedudukan tapak cadangan pembinaan. Dalam pelan ini, beberapa perkara penting yang perlu dinyatakan adalah sempadan tanah, parit, jalan besar, tanah terbuka, penggunaan tanah di sekitar jalan. Jalan masuk, kawasan berumput, nama jalan, nombor lot, arah mata angin dan sebagainya. Pelan ini menunjukkan secara kasar. Okey, ni boleh ni. Jadi ini dia. Pelan lokasi. Ni tapak cadangan. Pelan lokasi ni besar. Pelan lokasi ni besar. Okey, ni dia. Jadi orang kalau tengok orang tahu dekat mana. Okey. Okey, pelan tapak. Okey, pelan tapak merupakan pelan yang memberi perincian yang jelas. Okey. Perincian yang jelas mengenai tapak bangunan yang dicadangkan. Maklumat yang terkandung dalam pelan tapak termasuklah dimensi tapak pembinaan, kedudukan tapak dari sempadan tanah, jalan masuk, tangki septik dan kawasan berhampiran. Ni dia lukis. Tapi tak detail lah yang ni. Jadi kita tahulah. Bangunan ni besar ni. Okey, iaitu 3672 kali dengan berapa. Dia tak detail lah, cuma dia beritahu kat mana. Okey. Seterusnya, pelan lantai. Pelan lantai ialah lukisan berskala yang menunjukkan ukuran bangunan keseluruhan. Okey, ukuran bangunan keseluruhan serta susun atau grid bagi rujukan pembinaan dari pandangan atas. Skala yang biasa digunakan ialah 1:50, 1:100 ataupun 1:200 bergantung kepada kesesuaian. Okey, satah pemotongan ini biasanya berada 1 meter lebih tinggi dari aras lantai. Jadi dia potong, bangunan tu dia potong 1 meter lebih tinggi daripada aras lantai untuk dia buat lukisan pelan ni. Pelan lantai ni. Pada pelan lantai biasanya terdapat butiran-butiran seperti ruang-ruang yang di dalam bangunan serta simbol pawaian bagi dinding, pintu, tingkap dan sebagainya. Okay, jadi yang ni kita tengok Kita tengok ni. Ni pelan dia. Jadi kita tahu ni ni dinding. Macam ni. Okey, dari dinding ni, tengah dinding ni sampai tengah dinding ni ukuran dia 10,300. Okey, 10,300. Okey, kemudian yang ini berapa? Jarak antara ni bilik 2 ni, jarak dinding bilik 2 sampai ke dinding bilik air berapa? Bilik air pula keluasan dia berapa jarak dia. Okey. Ini semua dilukis dalam pelan lantai. Jadi bila kita tengok kita dah boleh tahu. Okey, kita boleh tahu ini bilik 2, ini bilik 3, ini ruang makan. Okey, ini bilik air 3, bilik air 4. Tengok simbol sini dah tahu dah simbol apa. Kan? Jadi kat sini kita tahu sini ruang tamu. Macam mana kita tahu? Sebab dah dinyatakan sini. Jadi itu maksud dia. Okey, jadi jarak antara jarak antara ni katakan tiang ni ke sini berapa? Dah ada dah. Okey, mudahan. Okey, pelan bumbung. Pelan bumbung bagi nampak bumbung iaitu pelan pada atas yang tak terpotong lah. Pelan bumbung merupakan reka bentuk bumbung, dimensi, kecerunan, kadar unjuran dan kedudukan rasuk pada pandangan atas. Pelan bumbung juga dilukis pada skala tertentu.
Sama juga skala dia. 1/50, 1/100, 1/200. Terdapat juga perincian seperti perabung, penutup bumbung, saluran air dan lurah untuk memudahkan pembinaan. Jadi kita tengok ni pelan bumbung. Yang ini kita takkan kita belajar tapi kita takkan buatlah sampai terdetail macam ni. Kecuali kalau awak sambung nanti, sambung degree atau diploma dah mungkin ada buatlah. Okey, yang ni dia cuma tunjukkan macam ni. Kita tak ada sampai detail macam ni. Okey, ni nak tunjukkan dia punya binaan perabung lah apa, tak ada. Kita hanya tunjukkan bumbung je, pandangan bumbung je. Okey, ni lukisan pandangan, itu tak perlu kot. Lukisan keratan, yang ni pun tak berapa perlu sangat. Okey, kita tak akan sampai ke tahap macam ni. Cuma sekadar untuk awak tahulah. Jadi kat sini ada simbol sudut kan. Maknanya kecondongan atap ini adalah bersudut 30 darjah. Ini 30 darjah. Okey, jadi kita tengok sini. Apa maksud? Yang ni penting. Yang saya nak beritahu ni penting. Okey, cuba kita tengok pada sini. Ini namanya aras tanah. Maknanya aras tanah ni, okey, aras tanah ni permukaan tanah lah. Okey, permukaan tanah. Di bawah permukaan tanah tu dia akan buat footing ataupun tapak rumah untuk setiap tiang. Yang ni kita tak belajar, tak belajar. Ni untuk pengetahuan sahaja. Okey, aras lantai. Ini aras lantai. Nampak ni Ini adalah aras lantai. Antara tanah dengan lantai. Itu namanya aras lantai. Lantai tu maknanya kemasan kita, mozaik tu. Sampai terha tu lah. Kalau tak ada mozaik, sampai atas semen lah. Okey. Okey, jadi berikutnya, ini namanya aras bumbung. Okey, aras bumbung 1, aras bumbung 2. Apa maksud aras bumbung 1? Aras bumbung 1 ni maksud dia dekat ujung ni. Ni. Ni ada aras bumbung dia kan. Daripada lantai naik ke atas ni sampai ke ceiling ni aras bumbung. Tu dia tulis aras bumbung 1. Sampai sini. Ataupun kalau dari dalam rumah, ni untuk beranda. Kalau dari dalam rumah, daripada lantai naik sampai ke ceiling ni. Itu aras bumbung. Okey, aras bumbung. Okey, tengok ni aras bumbung, nampak kan? Sampai ke ceiling. Okey, sampai ke ceiling. Jadi kita kena tahu, kadang-kadang orang terkeliru nak ambil yang bawah ni ke atau yang atas ni. Jadi kita ambil sampai ceiling sampai ceiling. Okey, yang ini saya tak perlu kot. Okey, lukisan terperinci. Okey, lukisan terperinci ialah lukisan butiran bagi suatu komponen bangunan. Bertujuan untuk menjelaskan bahagian tertentu komponen seperti tingkap, pintu, bumbung dan tangga. Lukisan terperinci mengikut kaedah ortografik, keratan dan juga isometrik dengan skala yang lebih besar. Skala yang digunakan adalah 1/50, 1/20, 1/10 dan juga 1/2. Bentuk, nama bahan dan saiz setiap elemen pada komponen juga dinyatakan pada lukisan terperinci. Lukisan terperinci bagi tingkap, pintu lantai dan bumbung dapat dilihat pada rajah. Ni dia. Jadi ini adalah pandangan hadapan untuk pintu. Okey, kita tengok simbol pintu. Jadi simbol pintu ni lukisan terperinci dia. Kalau awak tengok ni, nampak ni? Bukan main lukis garis, tak. Awak tengok ada penyambungan dia tu kan. Okey, saya zoom sikit lagi. Harap boleh lah. Macam mana saya nak alih pula dah ini. Ni dia. Ni dah. Okey, nampak ni. Dia ada sambungan dia tu. Ni nak lukis nanti ni. Awak nak lukis nanti. Ni. Kena buat macam ni. Yang ni awak tak perlu hafal Sebab yang lukisan ni awak tak perlu hafal. Sebabnya yang ini biasa kita buat dalam kerja khusus. Kita boleh rujuk. Membuat rujukan. Jadi tak perlu hafal. Cukuplah awak tahu ini adalah pintu. Yang garis putus-putus ni adalah kedudukan ensel. Okey, jadi ensel duduk sebelah sini. Pintu buka sebelah sini ya. Tombol duduk sebelah sini ya. Okey, ensel dia bukan satu tau. Tapi mungkin ada 3, mungkin ada 5. Tapi dia nak tunjukkan arah bukaan saja.
Okey, jadi kita tengok simbol pintu untuk pandangan hadapan dia macam ni. Pandangan pelan dia macam ni. Spesifikasi dia adalah bingkai kayu keras, pintu panel. Macam tu. Okey, yang ini awak tengok je, sekadar tengok macam tu, tahu simbol, tahu nama, tahu arah buka dia, cukup. Tak perlu tengok detail lukisan ni. Yang itu nanti. Awak buat master ke apa kan, nanti tengok. Okey, ni simbol tingkap. Okey, nampak dia ada lorek kan? Lorek ni maknanya cermin. Tengok cara ni pula, pandangan simbol tingkap dia macam ni. Okey, tak apa je tu. Ni nanti kita tengok ni. Okey, simbol piawaian. Okey, simbol piawaian seni bina dilukis bantukan piawaian British. Okey, standard. Dan Malaysia standard. Jadi kalau awak tengok ada dekat apa-apa MS, contoh ISO MS. Ni maknanya Malaysia standard lah. Okey, biasanya simbol piawaian dilukis menggunakan skala atau mengikut kadar yang bersesuaian dengan saiz lukisan bangunan. Jadi kalau kita nanti buat kerja khusus, kita tak ada buat skala dengan tepat lah, kita ambil kesesuaian lah. Okey, kesesuaian. Walaupun nama ada, kita ada skala untuk binaan tu, tapi untuk simbol ni, kita ambil kesesuaian lah. Janganlah nampak sangat. Okey, jadi ini antara simbol piawaian seni bina dalam lukisan bangunan. Yang ni awak kena tahu. Tak perlu hafal banyak, kena tahu. Okey. Pintu berensel kanan atau kiri. Maknanya pintu berensel ni macam ni lah. Kanan atau kiri. Kalau awak tengok ni, yang dot ni, itu maknanya ensel dia sebelah sini. Bila ensel sebelah sini, tombol dia sebelah sini ya. Walau macam mana tombol awak guna sekalipun, simbol tombol dia adalah bulat. Okey. Pintu berensel tanpa jenang tengah. Ni tak ada tiang. Ni pintu dua daun. Okey. Tanpa jenang tengah maknanya tak ada tiang kat tengah. Okey, ni pintu dia. Nampak? Pintu gelansa kembar dua. Sliding door. Dua panel. Jadi dia boleh buka kiri, boleh buka kanan. Okey, pintu gelansa kembar tiga. Sliding door 3 panel. Jadi dia ada satu arah je. Nampak Dia buka satu, buka dua. Pintu gelansa berkembar 4. Yang ini boleh buka dua arah. Tapi dia ada macam ni simbol dia. Tingkap berensel kiri atau kanan. Sekejap ada gangguan sikit. Tengah update ni. Okey, next. Tingkap berensel atas. Ni tingkap boleh buka kat atas. Alamak, apa pula dah kacau ni. Tomorrow. Okey, done. Okey, tingkap berensel atas. Ni boleh buka kat atas. Tingkap berpaksi mengufuk. Macam mana ni tingkap berpaksi mengufuk ni? Dia buka tengah Dia boleh tolak atas atau tolak bawah. Tingkap berpaksi tegak. Tingkap gelansa mengufuk. Jadi yang ini awak kena tengok, kena study tutul, tengok tutul. Tingkap ram kaca boleh laras. Tingkap nako. Tingkap ram kaca tetap. Tingkap dekat toilet. Gerbang. Ni pintu gerbang. Ni biasanya rumah orang lama-lama lah. Nak pergi ke dapur, dia ada buat gerbang. Okey, konkrit. Ni simbol dia konkrit. Dinding bata. Macam ni. Kaca. Macam ni. Jubin. Macam ni. Okey. Okey, selesai untuk yang ni simbol piawaian. Simbol piawaian ni penting. Awak kena tengok dan tahu. Dia tak akan suruh awak lukis. Okey, tak akan suruh awak lukis dengan ni lah, terperinci lah dalam kita punya peperiksaan SPM sebenar. Okey. Yang ini biasanya lukisan terperinci ni, simbol ni adalah dalam kerja khusus. Jadi kerja khusus tu kita ada masa. Kita ada masa lebih kurang 3 bulan. Jadi masa tu awak kena buat sambil boleh merujuk lah. Boleh tengoklah buku, teks. Jadi tak perlu hafal lah detail dia macam mana. Cuma perlu tahu. Okey, next. Teori dia, jenis bumbung. Okey, bumbung rumah yang kita tengok tu. Okey, bumbung sekolah, bumbung rumah, pondok jaga. Lagi apa lagi? Dewan, kantin. Tu ada nama dia. Okey, perpustakaan depan sekolah kita tu, perpustakaan awam tu, ada nama dia. Okey, jadi ni dia jenis-jenis bumbung.
Okey, bumbung merupakan struktur paling atas dan dibina untuk melindungi bangunan daripada kesan cuaca seperti panas, hujan, angin dan habuk. Bumbung juga menambah kecantikan pada suatu bangunan. Okey, ni nilai estetika. Kecurunan bumbung melebihi 10 darjah. Okey, plan bumbung bergantung pada reka bentuk bumbung yang dibina. Terdapat pelbagai jenis reka bentuk bumbung yang biasa dibina. Antaranya ialah bumbung tebing layar, bumbung limas dan juga bumbung limas Belanda. Jadi kita ada 3 dan kita ada gabungan. Okey, tapi zaman sekarang ni, buat masa sekarang ni, setiap bumbung ni jika semakin susah nak dibina, semakin kos dia semakin meningkat. Tetapi apa yang menyebabkan ni adalah nilai estetika, nilai kecantikan suatu bangunan. Okey, ya biasanya bangunan yang cantik ni bumbung dia ada macam-macam pattern. Okey, jadi kos semakin meningkat lah, tapi lawa. Kalau kos yang murah, okey tak lawa. Tu mudah dia. Okey, kita tengok bumbung tebing layar. Okey, tebing layar dia bentuk macam A ni. Okey, ni mudah nak bina. Bumbung tebing layar ialah bumbung yang mempunyai 2 cerun permukaan. Dia ada kiri dan kanan. Macam sekolah je kan. Simple. Okey, simple. Mudah. Untuk dibina mudah, kos dia pun murah. Okey, yang ini kalau awak perasan bumbung tebing layar ni adalah bangunan di sekolah kita adalah bangunan kemahiran hidup. Okey, bangunan kemahiran hidup ataupun bangunan blok kita yang biasa tu. Okey, bumbung tebing atau tebing layar. Okey, ni pandangan dia. Ni. Tapi kalau digabungkan tebing layar ni, okey ada 2 digabungkan. Jadi macam ni, ni namanya gabungan tebing layar. Digabung. Ada 2 digabung. Ni gabungan tebing layar. Ini tebing layar. Ini gabungan. Digabung Okey, bumbung limas. Okey, bumbung limas ni juga dikenali, saya lah kenali sebagai bumbung nasi lemak. Sebab dia nampak macam kita bungkus nasi lemak kan, ada petak-petak-petak. Okey. Okey, jadi ni adalah bumbung limas. Kalau awak tengok ni macam ni Okey, macam ni bumbung limas. Okey, ni gabungan bumbung limas. Ada 2 ni, 2 bumbung limas. Ada 2 bumbung limas, namanya gabungan bumbung limas. Okey, tolong kaji ni tengok dalam buku teks nanti awak tolong kaji untuk supaya awak faham. Okey, supaya awak faham. Okey, next, bumbung limas Belanda. Okey, ada bumbung limas, ada bumbung gabungan limas. Ni pula limas Belanda. Okey, jadi tengok ini adalah bumbung limas Belanda. Dia ada ni macam ni. Kalau yang tadi ada? Tak ada kan? Ni bumbung perak. Kalau yang ini awak boleh tengok, okey, awak boleh tengok bumbung ini pada bangunan apa ni Pondok Jaga. Dan juga bangunan perpustakaan awam. Ada. Okey, ada Ni bumbung limas Belanda, ni gabungan bumbung limas Belanda. Jadi bahasa mudah ni bumbung orang biasa, ni bumbung orang kayangan. Orang kaya sikit. Okey, kaya sikit sebab dia luas. Okey, jadi itu untuk teori. Okey, untuk teori. Jadi bolehlah menjawab ni senarai 3 elemen. Apa dia? Berikan maksud bagi istilah yang berikut. Ni contoh dia, boleh mula jawab lah. Okey, yang ini sila jawab buku modul. Okey, buku modul. Ni buku modul kita. Okey, buku modul kita. Muka surat. Untung pula nampak Okey, muka surat 57. Ni teori teori 57. Okey, sampai muka surat 60. Tiga muka surat dia ni. Okey, teori dia yang itu. Okey, itu saja untuk teori hari ini. Okey, nanti kita akan sambung balik dengan aplikasi. Okey, namanya aplikasi aplikasi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada F10.
Fn F10.